بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi ruang dan peluang untuk sama-sama kita mengecapi nikmat hidup. Jadi insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita menyambung kuliah muzakarah perbincangan kitab At-Takhirat As-Sadidah fil Masail Al-Mufidah yang dikarang oleh guru kita Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullahu taala. Kita dah selesai banyak tajuk dan sekarang kita berada dalam tajuk solat jemaah, iaitu pada kata musannif a'zarul jumu'ah wal jamaah, keuzuran-keuzuran yang membenarkan untuk kita meninggalkan Jumaat tapi wajib ganti dengan zuhur, dan juga keuzuran-keuzuran yang menyebabkan kita boleh tinggalkan jemaah. Sebelum itu ada satu perkara yang kita tinggal sebelum ni, iaitu perbahasan sebelum tu mengenai a'zaru takhallufil ma'mumi anil imam, keuzuran-keuzuran yang membolehkan makmum lambat daripada imam sehingga 3 rukun. Ada 9 perkara. Kita dah syarahkan semua melainkan satu. Boleh? Iaitu nombor 8. Nombor 8 disebut kadzal ladzi yukammilu at-tashahhuda ba'da imamin qama anhu qasida. Ai idza jalasa fi at-tashahhudi yukammiluhu ba'da an qama al-imamu anhu. Jadi masalah yang ke-8 yang membenarkan makmum lambat daripada imam sehingga 5 rukun ataupun sehingga 3 rukun panjang ialah bila mana makmum duduk tasyahud sekali dengan imam. Tak. Cumanya mungkin pada permulaan tasyahud tu makmum tu koya ke, maka dia tak baca tasyahud. Imam baca tasyahud, jadi imam selesai awal lah, tasyahud awal tu, tahiyat awal tu, maka imam pun bangun, Allahu Akbar. Sedangkan makmum ketika itu baru sedar, dia masih belum baca tasyahud, ataupun dia baru baca separuh. Jadi kita sebut makmum diberi keizinan untuk lambat daripada imam sehingga 5 rukun. Bermakna 5 rukun tu bermakna 3 rukun panjang, 2 rukun pendek, sebagaimana syarahan yang telah kita terang sebelum ni lah. Tu. Kemudian kita masuk keuzuran-keuzuran bagi seseorang, atau keuzuran-keuzuran yang membolehkan seseorang tu meninggalkan solat Jumaat dan juga solat jamaah. Kita baca kat sini. Idza takhallafa an huduril jumu'ah aw al jama'ati bisababi 'udhrin min hadhihi al-a'dhari fala ithma 'alayhi fil jumu'ah wala karahiyata fil jamaah walahu ajrul hadiri bisyurutin arba'ah. Disebut di sini bila mana seseorang itu takhalluf, iaitu tidak hadir sembahyang Jumaat ataupun tidak hadir solat jemaah disebabkan satu keuzuran daripada keuzuran yang disebutkan di bawah, maka kita sebut tidak berdosa dia meninggalkan Jumaat. Tak berdosa, tapi kena sembahyang zuhur lah. Kemudian tidak berdosa dan kemudian tidak makruh hukumnya dia meninggalkan jamaah. Jadi kita lelaki ni sunat sembahyang di masjid. Bila kita tinggal jemaah tu hukumnya makruh. Tapi kalau kita tinggal jemaah zuhur, jemaah asar di masjid atas alasan apa? Atas alasan ada keuzuran yang kita nak sebut ni, maka hukumnya tidak dibenci syarak, tidak makruh. Malah disebut walahu ajrul hadir. Bagi orang yang tidak dapat jemaah, tidak dapat Jumaat itu pahala jemaah dan pahala Jumaat, tapi dengan 4 syarat. Jadi dia tak pergi Jumaat tapi dapat pahala Jumaat.
Dia tak pergi jemaah tapi dapat pahala jemaah. Bila tu? Bila cukup 4 syarat. Okey, apa dalil dia? Sebelum kita baca syarat tu, kita baca dalil dulu. Tak, takut kata mazhab Syafi'i tak ada dalil, kita baca dalil lah. Lil hadis sahih an Abi Musa al-Ash'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu min al-'amali ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Hadis sahih daripada Abi Musa al-Ash'ari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bila mana seseorang hamba tu sakit ataupun bermusafir, maka ditulis baginya pahala amalan yang dia lakukan ketika mana dia sihat dan juga bermukim. Jadi kita sakit, kita nak pergi ke masjid ni, tapi sebab sakit tak pergi masjid. Ataupun kita sedang musafir, logat nak sampai ke destinasi. Jadi kita nak singgah, keinginan nak singgah masjid, nak sembang di masjid berjemaah tu nak. Tapi disebabkan ada urusan penting, jadi kita terpaksa tinggal untuk menunaikan apa? Jemaah. Ketika itu Nabi sebut apa? Dia dapat pahala jemaah, dia dapat juga pahala Jumaat walaupun meninggalkan keduanya. Nah. Okay, jadi kita sebut ada 4 syarat untuk seseorang tu memperolehi pahala jemaah ataupun pahala Jumaat walaupun dia meninggalkan Jumaat dan juga jemaah. Apa 4 syarat tu? Pertama, ayyakun al-udhru syar'iyyan. Mestilah keuzuran yang menjadi punca dia meninggalkan Jumaat itu uzur yang berbentuk syar'i. Uzur yang berbentuk syar'i. Okey. Di bawah ditulis wa tanqasimu hadhil a'dharu ila qismain, amin wa khassin. Keuzuran ini terbahagi kepada 2, keuzuran syar'i ni. Pertama, keuzuran yang berbentuk am, berbentuk umum, iaitu salah satu daripada 11 sebab yang pertama. Boleh? Yang kedua, uzurun khas, uzur yang khas, wa hiya allati takunu ala man talabbasa biha faqat wa hiya baqiyatul a'zar. Uzur khas ni mana uzur bagi individu tertentu. Tu. Iaitu daripada rakam 12 sampailah habis. Itu uzur khas. Dia boleh berlaku pada si fulan ataupun si ilan. Adapun uzur yang pertama sampai yang ke-11 ni uzur yang umum. Contohnya bila berlaku hujan lebat, maka semua akan terjejas. Tak? Bila berlaku apa nama kita sebut angin yang bersengat yang kuat, yang bersangatan kuat pada waktu malam, maka semua penduduk di situ akan terjejas. Jadi uzur itu merangkumi seluruh masyarakat di situlah. Okey, boleh. Jadi itu syarat pertama, mesti uzur itu uzur syar'i. Yang kedua, wa an yakuna mimman ya'tadu al-hudura wa tathbutu al-'adatu bi marratin wahidah. Hendaklah orang yang tidak hadir Jumaat itu ataupun jemaah, orang yang biasa datang jemaah. Tu. Dan disebut di sini adat telah sabit walaupun dengan sekali datang. Maknanya apa? Kita dulu pernah datang Jumaat sekali. Tak? Lepas tu hari ni kita nak pergi Jumaat, cuma sakit, tak pergi, maka dapat pahala insya-Allah. Pahala Jumaat tu. Sebelum ni 3 tahun lepas kita pernah sembahyang jemaah. Kemudian tahun ni kita ada keinginan nak pergi sembahyang jemaah. Cumanya hari tu kebetulan sakit. Jadi selama hidup ni 3 tahun lepas je sembahyang jemaah sekali, Zuhur. Lepas tu tak sembahyang. Kalau tak sembahyang malas pergi tu tak dapat pahala jemaah. Cuma datang hari ni terdetik nak pergi sembahyang jemaah. Sebab apa? Nak bertaubat, sedang sakit. Boleh jadi orang tak tarik nyawa hari ni dan sebagainya. Maka ada keinginan nak pergi sembahyang jemaah di masjid, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar. Kita sebut ketika itu kamu dapat pahala jemaah. Dapat pahala jemaah Zuhur dan Asar di masjid tu. Sebab apa? Kamu ni jenis orang yang biasa datang masjid. Ustaz saya pernah datang sekali je dulu. Itu dianggap sebagai biasa dah. Tak, jadi al-adah ni kita sebut tu huna bimaratin wahidah. Boleh? Ada berbeza lah ni adat ni. Berbeza ikut keadaan, ikut tempat. Kalau macam bab memburu binatang, kita nak sebut binatang tu apa? Dah mempunyai adat yang baik, iaitu bila jumpa binatang apa nama, bila kita lepas anjing tu apa,
pergi kepada kijang dan sebagainya, dia gigit, dia matikan, dia bawa kepada kita. Esok kita lepas, kita segah dia pergi, dia gigit, dia bawa datang kepada kita kijang yang lain. Dosa, kita buat beberapa kali, tengok molek, dia tak ingkari perkara tersebut, tak ingkari arahan kita. Kita suruh pergi, dia pergi. Kita suruh dia berhenti. Itu boleh dianggap sebagai apa? Anjing yang taat lah, ataupun anjing yang sah untuk dilepaskan untuk memburu binatang. Tapi kat sini memadai dengan sekali sahaja. Al-adatu huna tasbutu bi maratin wahidah. Yang ketiga, wa alla yata'atas sabab. Tidak sengaja mengambil sebab keuzuran. Contohnya apa? Contoh, dia sengaja makan ubat untuk menyebabkan badan dia sakit. Makan ubat pada sakit sungguh badan. Lepas tu dia ada keinginan nak pergi sembahyang Jumaat. Ketika itu kita sebut tak dapatlah pahala jemaah tu. Sebab apa? Sebab sakit tu kamu pisah buat. Kamu sengaja buat. Sengaja makan ubat untuk sakit. Ataupun sengaja makan benda busuk. Contohnya bawang yang mentah. Sengaja makan. Lepas tu ubat gigi ada, sengaja malah gosok gigi. Lepas tu jadikan alasan tak nak pergi masjid, tak pergi sembahyang Jumaat, atas alasan apa? Mulut busuk. Yang tu tak boleh. Yang tu tak dapat pahala Jumaat, malah berdosa. Yang keempat, wa alla yata'atta lahu iqamatu jama'atin fi baitih. Syarat yang keempat, mestilah orang yang tak pergi Jumaat itu ataupun tak pergi jemaah itu tidak berkemungkinan untuk buat jemaah di rumah. Kalau di rumah dia ada isteri dia, ada anak-anak dia, dia tak buat jemaah di rumah. Ketika itu kita sebut pahala jemaah di masjid tak dapat, pahala jemaah di rumah juga tak dapat. Dia nak dapat pahala jemaah ni, walaupun tak sembahyang jemaah, mesti kat rumah tu tinggal dia seorang. Dia seorang aja. Jadi bila seorang boleh tak dirikan jemaah? Tak boleh, sebab seorang. Jemaah-jemaah ni 2 orang kat atas. Tapi kalau ada adik dia, anak dia apa semua, boleh tak dirikan jemaah? Boleh. Kenapa tak dirikan jemaah di rumah? Kenapa tidak dirikan jemaah di rumah? Maka bila dia tak dirikan jemaah di rumah, kita sebut pahala jemaah di rumah tak dapat, pahala jemaah sebab tak pergi sembahyang di masjid juga tak dapat. Faham tu? Jadi yang keempat, wa alla yata'atta lahu iqamatu jama'atin fi baitih. Faqila yushtaratu an-nadmu ala adamil hudur. Ada pandangan tambah syarat yang kelima, apa dia? Disyaratkan menyesal ataupun disyaratkan wujud rasa penyesalan dalam hati sebab tak boleh datang ke masjid untuk berjemaah. Selesai kat situ. Jadi bila cukup 4 syarat, contohlah Zaid sakit tenat kan ni? Tak? Okey. Jadi bila sakit, dianggap sebagai uzur untuk meninggalkan Jumaat. Okey, dia tu pula jenis orang pernah sembahyang Jumaat dah sebelum ni, ataupun pernah sembahyang jemaah. Sakit tu pula bukan sengaja dibuat. Memang ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, di rumah dia tu tak ada orang lain, dia seorang je. Ataupun ada orang lain tapi pergi kerja. Jadi waktu Zuhur tu tak boleh nak dirikan jemaah lah. Waktu subuh tak ada jemaah, anak-anak dia di rumah lagi. Tapi waktu Zuhur orang duduk pergi kerja, dia duduk rumah seorang-seorang. Ketika itu kita sebut dapat pahala jemaah insya-Allah taala. Kita terus. Wal a'zaru hiya. Dan keuzuran-keuzuran itu ialah yang pertama, al-mataru in balla saubah wa lam yajid kindan. Hujan menjadi keuzuran untuk seseorang tu meninggalkan jemaah dan Jumaat bila mana hujan itu mampu membasahkan bajunya dan juga dalam masa yang sama tidak ada kinnan. Al-kin ni maknanya apa? Al-kin ni maknanya sesuatu yang menjaga, yang memelihara diri seseorang daripada terkena hujan. Contoh atap, contoh payung kereta. Tak? Jadi kalau ada hujan lebat ataupun hujan tak lebat sangat tapi boleh membasahkan badan kita, baju kita, dalam masa yang sama payung pun kita tak ada, kereta pun kita tak ada, rumah kita dengan masjid pun jauh. Ketika itu kita tak pergi Jumaat, tak berdosa, dah dapat pahala Jumaat insya-Allah. Faham tak? Berbeza kalau kita ada payung tapi tak pergi juga, itu berdosa lah. Boleh? Ataupun hujan setitik 2 je, tak menyebabkan basah pun tubuh badan kita, pakaian kita, maka ketika itu tak boleh lah, kena pergi Jumaat. Yang kedua, syiddatur rih bil lailan.
sebelum tu kita ingatkan balik. Sebelah yang pertama ni kita panggil uzrun am. Uzur yang am. Uzur yang meliputi seluruh masyarakat setempat tu. Yang kedua apa? Syiddatul rih bil lail. Bersangatannya angin pada waktu malam. Mana angin sangat kuat. Bertiup pada waktu malam. Jadi maghrib isyak tak pergi sebab atas alasan tu. Dapat pahala jemaah insya-Allah. Tapi dengan syarat yang 4 tadilah. Yang ketiga syiddatul ju'i wal atash bi huduri ma'kulin aw mashrubin. Bersangatan lapar dan dahaga. Bersangatan lapar dan dahaga. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat makanan tu dah ada depan mata. Makanan ataupun minuman dah ada depan mata. Jadi seseorang tu diuzurkan untuk makan dan minum sehingga menutup rasa lapar dan dahaga dia. Sehingga menutup rasa lapar dan dahaga dia. Illam tabqa nafsu muta'alliqan bih. Itu pun kalau nafsunya sudah tidak berta'alluq, bergantung ataupun syauq kepada makanan dan minuman tersebut. Kalau dia makan dah sikit, cover dah perut, lapar tu kira tahanlah perut tu. Tapi apa? Kehendak nafsu dia nak lagi. Teringat lagi ke makanan tu, maka dibenarkan oleh syarak untuk dia makan sehingga 1/3 makanan tersebut. Boleh semula. Jadi bersangatan lapar dan dahaga kita sebut menjadi uzur untuk meninggalkan jemaah dan Jumaat, ataupun untuk lambatkan lah. Kita makan dulu lepas tu baru kita pergi jemaah. Tapi dengan syarat pertama, makanan tu memang dah ada depan mata. Ni kalau baru nak kerat bawang tak ada lah. Jadi makanan tu dah terhidang depan mata. Minuman tu dah terhidang depan mata. Yang kedua, makan tu sekadar menutup rasa lapar. Jadi tak dia lapar ceruk. Bila makan sikit dah lega, kena pergi masjid. Tak. Okey. Melainkan kalau makan sikit tu menyebabkan nafsu dia masih masih berkehendak untuk tambah. Tak ada orang ni bila dia makan sikit dia tak puas. Dia nak makan lagi. Kalau tak semayang tu teringat ke makan tak dia lah. Maka dibenarkan oleh syarak untuk makan sehingga 1/3 makanan. Jangan bahang berhabis. Tak, makan 1/3 kemudian pergi ke masjid. Sampai masjid orang dah habis semayang, insya-Allah dapat pahala jemaah dan tak berdosa lah tinggal jemaah. Tidak makruh tinggal jemaah dan tidak berdosa tinggal jemaah. Boleh? Yang keempat, syiddatul bardi wal har. Bersangatan sejuk dan panas. Bersangatan sejuk dan panas. Cuma jadi khilaf pada bersangatan panas itu. Imam Ibn Hajar sebut menjadi keuzuran bersangatan panas kalau waktu tu waktu zuhur. Maknanya kalau waktu lain bersangatan panas tidak menjadi keuzuran untuk ditinggalkan jemaah. Tapi Imam Ramli sebut mutlaqan. Maknanya kalau malam ke siang ke, yang penting panas tu bersangatan, sangat-sangat panas. Tak. Negara kita biasa lagi negara tempat lain lah. Ketika itu menjadi keuzuran untuk tinggalkan jemaah. Ni keuzuran dia bukan kena tinggal. Kalau seseorang tu tahammul masyaqqah untuk hadir jemaah walaupun panas, itu lebih baik. Kita nak sebutnya boleh tinggal tu tak berdosa. Bukan suruh tinggal, tak. Tu, faham boleh? Yang kelima, taqtiru suqufil aswaq allati fi tariqih ila al-jamaah. Ni maksudnya apa ni? Rumah dia ke pasar, rumah dia ke masjid tu ataupun tempat sembahyang ada atap. Sokmo-sokmonya dia pergi masjid tu ikut atap tu lah. Lalu ikut bawah atap sampai ke masjid. Tak. Selepas beberapa tahun atap tu rosak. Jadi berlubang sana berlubang sini. Tak. Waktu tu pula hujan lebat. Maka bila dia pergi sembahyang lalu ikut atap, maka habislah basuh riuk kawan tu. Sebab apa? Atap dah bocor. Boleh. Jadi ketika itu dia tak pergi tu dimaaf, dibenarkan syarak. Yang keenam, zanzalah. Zanzalah ni gempa lah, gempa bumi. Tak pergi sembahyang Jumaat sebab apa? Gempa. Jadi nak jaga anak kat rumah, jaga isteri kat rumah. Tak. Nombor 7, al-wahlu. Tempat kita alhamdulillah lah gempa-gempa ni jarang.
Tapi kalau Indonesia dan tempat-tempat yang lain, tak. Takkan dah dijangka akan gempa, kita tinggal anak-anak di sembahyang Jumaat ataupun di sembahyang jemaah. Nak risau juga kita anak-anak kecil ni terutamanya. Bini tu boleh tangki ke tinggal tak? Gurau. Nombor 7, al-wahlu. Al-wahlu ni apa dia? Lecok. Lecok. Bihaitsu yakhafu minhu as-suquta aw talawutha. Lecok ataupun kita panggil, benda bahasa Melayu, bahasa Fusahah. Bahasa orang kampung ni panggil lecok lah, lecok. Air yang bercampur dengan selut. Tu. Jadi kalau daripada rumah kita ke masjid ada banyak lecok, banyak selut, kalau kita berjalan boleh jadi jatuh ataupun menyebabkan kotor pakaian kita, maka jadi keuzuran untuk kita tinggal jemaah ataupun Jumaat. Walaupun dengan naik motor, tak, kadang-kadang naik motor lecok banyak sangat, tebal sangat, selut tu boleh jadi duduk terpendam dalam tu je lah, tak lepas sampai kat selut tu. Wah press motor, tak bergerak motor. Sebab apa? Dah lekat tayar motor dalam selut tu, dalam lecok tu. Tu. Maka menjadi keuzuran untuk tinggalkan Jumaat. Boleh? Satu lagi, kotor lah bajunya. Kalau kita duduk main press dalam keadaan bawah ke tayar tu ada selut, dia selut tu akan naik ke atas, lepas tu kena belakang itu, kotor baju. Nombor 8, kasratus salji wal bard. Banyaknya salji dan juga barat. Barat ni apa? Barat ni bukan sejuk. Bardun sejuk. Baradi ni maksudnya orang panggil apa? Hujan batu. Tahu hujan batu? Search dekat YouTube, keluarlah video dia. Jadi kalau banyak salji yang turun ataupun hujan batu yang turun, maka kita diberi keizinan untuk tidak sembahyang Jumaat. Terutama hujan batu lah, keluar lubang atas kepala tak jadi. Yang ke-9, syiddatus samum. Tak ingat pada baru tengok dah baru ni. Benda-benda apa samum Syiddatus samum. Benda baru ni maksud dia, syiddatus samum. Tak silap saya lah, as-samum ni ialah udara yang panas. Kena tengok balik. Tengok dah baru ni. Cuba tak ingat, nanti saya rujuk balik lah. Yang ke-10 dulu, tatwilul imam ziyadatan alal masyru'. Imam memanjangkan bacaan lebih daripada kadar yang disyariatkan. Contohlah kita sembahyang subuh, nak untuk imam baca Baqarah, yang tu lebih daripada masyru', menyebabkan orang lari lah. Terutama masjid yang matruk, mana masjid yang semua orang masuk keluar masa masjid tepi-tepi jalan kan. Orang musafir singgah, siapa-siapa nak sembahyang singgah. Jadi kalau imam tu baca panjang lebih daripada kadar yang dia syariatkan, maka ketika itu menjadi keuzuran kita tak pergi sembahyang situ. Tapi kena ingatlah, kalau ada masjid lain yang dekat, kena pergi masjid lain yang dekat tu. Tapi kalau masjid ada situ sekor je, satu tu je masjidnya, tempat lain tak dibuat Jumaat dah, maka kita tak tinggalkan Jumaat, dibenarkan syarak. Sebab apa? Untuk imam baca teramat panjang. Rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua satu juzuk, juzuk 15 sebagai contoh. Cuma kena ingat juga, Syekh sebut ziyadatan alal masyru', lebih daripada bacaan yang disyariatkan. Ada kala bacaan tu panjang tapi disyariatkan, yang tu tidak menjadi keuzuran kita tinggal. Contoh subuh hari Jumaat, rakaat pertama sunat baca surah As-Sajdah, rakaat kedua sunat baca surah Al-Insan. Itu masyru', disyariatkan. Nabi buat lagu tu. Jadi kita tak mari atas alasan imam baca panjang, yang tu tak dapat pahala tu. Sebab apa? Tu masyru'. Melainkan kalau imam baca rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua surah Al-Imran, tu ziyadatan alal masyru'. Kita tinggal, kita tak solat jemaah sekali, yang tu insya-Allah dapat pahala jemaah lah, selagi mana cukup 4 syarat yang telah kita sebut. Yang ke-11, tarkul imami sunnatan maqsudah. Imam meninggalkan sunat yang dituntut, yang dikehendaki, yang dituntut, sunnatan maqsudah. Contohlah, imam di tempat kita kunut tak baca, ataupun tasyahud awal tak buat. Memang gitu semua. Seminggu tu ada sekali baca kunut, ada sekali baca tahiyat akhir, tahiyat awal. Sedangkan sunat itu sunat yang maqsudah.
Beza kalau sekadar tinggal subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, tu kita boleh cover lagi. Boleh apa? Buat lagi sendiri. Tapi kalau dia tak buat kunut, kalau dia tak buat apa, tahiyat awal, maka kita tak pergi semayang di situ, kita tinggalkan jemaah ataupun Jumaat, tidak ada masalah lah. Jadi selesai 11 yang pertama, kita panggil uzrun khas ataupun uzrun am, uzur yang am yang meliputi seluruh masyarakat tempat tu. Okey, kita masuk uzur yang ke-11 sampai habis. Ini uzur yang kita panggil uzur khas. Yang pertama apa dia? Al-maradu idza syaqqa alaihi al-hudur kama syaqqat al-mashi fi al-matar. Al-maradu idza syaqqa alaihi al-hudur kama syaqqat al-mashi fi al-matar. Sakit yang menyusahkan ke atas pesakit datang ke masjid, seperti mana kesusahan berjalan di dalam hujan. Tu. Jadi kalau kita sakit yang bersangatan dan tak boleh dipikul oleh adat kebiasaan manusia, sakit yang macam mana? Sakit yang kesusahannya seperti kesusahan berjalan di dalam hujan tanpa payung, maka kita boleh tinggalkan Jumaat dan juga jemaah. 13 at-tamridu. Apa at-tamrid? Huwa al-iqamatu bi'tina'il maridi min nahwi zawjah. Baca at-tamridu li maridin la muta'ahhidalah au kaunuhu ya'nasu bih. Ke-13 ialah tamrid. Tamrid ni maknanya kita menjaga orang yang sakit yang tidak ada penjaga baginya. Zaid ni orang sakit tenat jugalah. Siapa dia jaga Zaid? Tak ada orang. Jadi kita tengok, tak sepatutnya sakit lagu ni tak ada orang jaga ni. Jadi kita kesian, kita pun jaga dia. Dia dengan kita apa? Muslim. Pas. Bukan ayah kita, bukan pak saudara kita, tak. Tapi orang Muslim, orang Islam macam kita. Jadi kita pun bertabaruk untuk jaga dia. Datang hari Jumaat, kalau kita tinggal tak ada orang jaga. Kan nak berak, nak kencing, kan nak makan, puas pula kawan tu. Kita tak pergi Jumaat tak apa, boleh jaga. Kita tak pergi Jumaat tak ada masalah, dibenarkan. Au kaunhu ya'nasulah, ataupun orang tu ada dah penjaga. Zaid sakit, Muhammad tolong jaga. Tapi Zaid ni dia suka dengan kita. Bila kita pergi daripada sakit tu, nampak makin segar-bugar kawan tu. Jadi walaupun dah ada penjaga, kita boleh jaga lagi dia. Dan kita dibenarkan tinggal jemaah. Boleh? Atas alasan menjaga dia lah. Itu apa tu? Itu syarahan kepada au kaunuhu ya'nasu bih. Kawan tu dah ada penjaga, tapi dia ya'nas bihi, bi ana. Maknanya dia mudah cara kita, dia suka kita. Bila duduk kita tu dia seronok. Sakit tu hilang. Waktu tu kita boleh jaga juga dia, tinggal jemaah walaupun dia dah ada penjaga. Tapi kalau orang yang bersungguh-sungguh dalam bab jemaah ni, jaga ibadat ni, mungkin boleh kata sepatah pada Zaid, saya nak pergi semayang dulu ni, boleh tak semayang jemaah kejap, lepas tu saya mari balik. Dia izin, dia pergilah semayang. Tapi kalau dia kata tak payahlah, awak semayang sini lah, kawan ni sayang sangat ke awak ni, boleh jadi awak pergi tu kawan dah tak ada apa tu, tak ada nyawa dah. Jadi siapa nak talqin ke kawan apa semua, kita duduklah dengan dia, tidak ada masalah, semayang di sebelah dia. 14 Isyraful qaribi 'ala al-mauti wa illam ya'nas bih, amithluhu az-zawjah was-sihru wal-mamluk was-sadiq wal-ustadh wal-mu'tiq wal-atiq. Yang ke-14 ialah Isyraful qarib 'ala al-maut. Kita jaga, kita hadir ziarah orang yang dianggap sebagai kaum kerabat kita ketika mana dia hampir mati. Tu boleh. Wa illam ya'nas bih, sekalipun orang tu lam ya'nas bih. Lam ya'nas ni makna dia tak kamci molek dengan kita. Dia tak, ya'nas ni apa? Ya'nas ni jinak, dia tak jinak molek. Tapi dia tak bermusuh dengan kita. Dia tak jinak kita kan. Kalau kita ada kawan 100 orang, dalam 100 orang tu ada seorang dua yang kita jinak sungguh. Kalau sembang dia tu berdekah sekali. Mesra. Betul, mesra.
Kita bersembang, ada macam ada beradik sungguh. Tapi orang lain tu kita tak bermusuh. Kita kawan macam biasalah. Assalamualaikum, salam. Ada waktu-waktu kita makan belanja, dia makan kita. Tapi masa duduk atas meja makan tu, duduk saja bodoh lah. Kata aku pandangmu, pandang aku. Habis kurang gitulah syarah dia. Boleh? Jadi sekarang ni, sekalipun pok saudara kita tu ataupun kawan kerabat kita tu dengan kita ni taklah mesra mana. Tapi tak bermusuh jugalah dalam masa yang sama pun. Tak? Tu. Maka tidak ada masalah untuk kita duduk tunggu dia meninggal depan mata kita. Sebab apa? Kalau kita pergi sembahyang, dak hati kita tak tenang. Mana pok saudara aku ni? Mana pok saudara aku ni? Mana mak saudara aku ni? Tak, kita ni walaupun mungkin tak yaknas, tak mesra mana, tapi bila mak saudara, pok saudara, kawan kerabat ni, dia ada rasa dalam hati tu. Rasa sedikit sayang tu, rasa lainlah dengan kita dengan orang lain yang tidak ada hubungan. Boleh? Wa mislu zaujah, begitu kalau isteri nak mati, ataupun mak mertua, ayah mertua, al-mamluk, hamba kita, kawan kita nak mati, ustaz, guru kita nak mati, tak? Mu'tiq, maknanya tuan yang pernah membebaskan kita dulu, dia nak mati. Ataupun atiq, maknanya hamba kita hampir mati. Tak? Jadi kita tunggu, duduk depan dia sampailah dia meninggal dunia. Itu tidak ada masalah, walaupun menyebabkan kita tinggal Jumaat. Contohlah, dalam family tu ada 7 orang adik-beradik lelaki. Mak nak mati nazak, 7-7 pergi sembahyang Jumaat. Jadi mak mati seorang-seorang dia. Tak kena raya tak? Kita sebut apa sebagai anak, mesti ada penghormatan terakhir pada mak tu. Tak, mak tu mati biar tengok semua muka anak mati dengan tenang, dia suka dia. Tak, kita pun bila mak depan mata tengah nazak tu dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta apa keampunan, mulut pula tak lepas daripada zikir. Gitulah zikir doa untuk mak kita tu. Nombor 15, al-khawfu ala nafsih au irdih au malih au ikhtisasih. Takut dan bimbang ke atas keselamatan diri, ke atas maruah diri, ke atas harta, dan juga ke atas ikhtisas. Ikhtisas ni dia najis yang kita milik. Macam anjing, macam kita miliki apa nama, baja taik lembu, taik kambing. Itu kita panggil ikhtisas. Dalam Islam dia tak panggil mal, kita panggil ikhtisas. Dia ada cara khusus untuk kita jual benda tu. Dia tak boleh dengan jual bi' tukar, tak boleh. Dia mesti kena raf'ul yad. Rafa'tu yadi an hadha bi kadza. Aku angkat tangan aku daripada anjing ini dengan harga RM1,000 untuk kamu kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tu tak payahlah. Maka yang ni pun sebut qabil tu, ataupun qabil tu lah. Tu ikhtisas. Jadi benda ni kalau kita kalau pergi Jumaat memang kena bunuh. Waktu tu ISIS berlambak-lambak keliling rumah, tak keliling kawasan. Ataupun waktu tu orang jahat banyak sangat, ini jumpa orang perempuan raba ke sana, raba ke sini. Tak, ataupun laki je pun kena raba. Zaman-zaman Nabi Lut ni. Tak. Jadi kita tak keluar sebab nak pelihara maruah diri kita, tidak ada masalah. Maruah diri ni termasuklah maruah diri yang berbentuk maknawi. Sebab tu kalau kita keluar, kita ni tok guru ataupun guru lah secara umumnya, ataupun orang yang mulia, orang yang ada maruah. Kalau kita keluar kena maki, kena ejek depan orang ramai, tak, kita tak pergi, tak ada masalah. Nak jaga maruah diri. Nombor 16, mula kita sembahyang jemaah di rumah lah. Nombor 16, mulazamatu gharimihi lah. Fayu'dzar idza kana mu'siran wa lam takun lahu bayyinatun ala i'sarih. Yang ke-16, orang yang memberi hutang melazimi orang yang berhutang. Nah, kita berhutang dengan orang. Kita berhutang dengan orang. Yang memberi hutang tu Zaid. Zaid ni acak kali telefon tanya bila nak bayar hutang, bila nak bayar hutang. Kita pergi pasar, dia ikut datang tahan mana hutang aku, bila nak bayar. Kita pergi surau pun dia tahan, kita pergi masjid pun dia tahan, kita pergi sekolah pun dia tahan. Maka ketika itu dibenarkan untuk kita tak pergi jemaah. Sebab apa? Serabut perut dengan kawan ni. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat apa? Kita ni memang susah dan tidak ada bukti yang kita ni susah. Tu. Tidak ada bukti yang kita ni susah. Jadi dua syarat.
Pertama, kita susah. Sebab kalau kita senang, bayarlah. Kenapa kamu nak lari sampai tak pergi Jumaat? Duduk di rumah sebab tak nak jumpa dengan dia, bayar je, selesai masalah. Okay, jadi syarat pertama mesti susah. Yang kedua mesti apa? Tidak ada bukti bayinah yang kamu tu susah. Sebab kalau ada bukti, contoh daripada hakim dan sebagainya, kita pergi Jumaat, dia mari, mana hutang, kita surat tu, ni surat ni, tengok, aku ni susah sungguh, tak ada piti. Bukan buat susah tak nak bayar hutang, tak, memang susah sungguh. Jadi kawan tu pun tak apa ya, kalau susah sungguh tak, aku nak paksa lagu mana, dah tak ada piti. Nak korek celah mana, dah tak ada piti. Betul? Tu. Jadi mesti susah dan tidak ada bukti yang dia tu susah. Kalau ada bukti, dia kena pergi juga Jumaat. Sebab apa? Sebab orang yang memberi hutang tu pun reti lah, oh kawan ni susah, tak apa dah, biar lah. Nak buat lagu mana, nanti dia senang, dia bayar lah. Nah, yang ke-17, raja'u afwi uqubatin alaih fayu'dharu muddatan yaskunu fiha ghadabul mustahaqqi ghaliban. Yang ke-17 ialah berharap keampunan daripada denda, uqubah yang akan dikenakan ke atas seseorang, ke atasnya. Contohlah kita ni bukan kita lah, Zaid ni ada bunuh seseorang. Maka bila bunuh seseorang, kena kisah lah, kena bunuh balas. Tak? Jadi dia berharap untuk diampunkan oleh ahli waris. Dia berharap untuk diampunkan oleh ahli waris. Mana dia berharap supaya ahli waris tidak menuntut qisas, menghalalkan saja gitu, ataupun minta sudut diat, sudut duit. Tak. Maka dia diberi kebenaran untuk tak sembahyang jemaah, duduk di rumah dalam satu tempoh yang dijangka. Dalam tempoh tersebut, sebulan 2 bulan, hati ahli waris tu reda, mana hilang dah kemarahan tu. Maknanya lepas 2 bulan tu kalau jumpa pun dia kata, tak apalah, benda dah jadi, awak bayar duit je lah, bayar denda je lah, bayar diat je, tak payah bunuh balas lah, gitu. Maka dibenarkan untuk dia duduk dalam rumah, tak pergi semayang. Itu sudut teori lah. Kalau sudut praktikalnya, kalau kena bunuh, dia kena hambat dah lah, kena hambat masuk jail, masuk tu, masuk ni. Tapi sudut teori boleh. Bila kita ada denda yang diwajibkan ke atas kita, maka kita boleh, denda yang diwajibkan ke atas kita bagi pihak orang lain, maka kita boleh untuk tidak semayang berjemaah, supaya tak berjumpa dengan orang tu lah. Kalau kita berjumpa dengan ahli waris, baru 2-3 hari kita bunuh ayah dia, setelah akhir bulan tengah-tengah semayang, dia jet ikut belakang. Dia mari gembat ikut belakang. Jadi kita nak bagi dia reda, kita tak jumpa dia dalam sebulan 2. Gitu. Nombor 18, mudafa'atul hadath ma'asi'atul waqt. Mudafa'atul hadath ma'asi'atul waqt. Menahan diri daripada kencing dan berak. Sedangkan waktu masih luas. Amma idza dhaqal waqtu fala yu'dharu illa idza khafa ala nafsihi ad-darar. Jadi sekarang ni orang tengah sembahyang Jumaat. Orang tengah sembahyang Jumaat. Tak. Kitanya sakit perut. Ataupun tak tahan sangat nak kencing. Maka kita diberi kebenaran untuk pergi ke tandas, kencing dan berak dulu. Boleh? Boleh tak? Walaupun menyebabkan terlepas Jumaat, walaupun menyebabkan terlepas jemaah, tidak ada masalah, tak berdosa lah. Tak berdosa. Apa tu? Kalau kita sedang sakit perut, tak tahan sangat nak buang air besar, nak buang air kecil, maka kita ke tandas. Waktu tu orang baru start sembahyang Zuhur ataupun start sembahyang Jumaat. Bila kita pergi tandas, lama lah dalam tandas tu sakit perut, air selalu orang dah habis sembahyang, tak berdosa kita. Itu. Semula macam salah syarah je ni. Semula silap. Mudafa'atul hadath ma'a sa'atil waqt.
menahan diri daripada kencing dan berak sedangkan waktu masih luas. Maknanya sekarang ni ada awal waktu zuhur sekarang ni, awal waktu zuhur. Sekarang awal waktu zuhur. Jadi masa untuk habis zuhur tu banyak lagi lah. Waktu zuhur ada sejam setengah lagi. Waktu zuhur ada berapa? Sejam setengah lagi waktu zuhur. Cumanya orang sembahyang jemaah di masjid awal waktu. Mana orang sembahyang akhir waktu. Jadi kita tak pergi jemaah di masjid tu sebab kita kencing berak di rumah. Sakit perut tak tahan. Ataupun kita sampai masjid kita kencing berak di masjid. Jadi kita telah meninggalkan jemaah zuhur. Kita tak dihukumkan sebagai melakukan satu perkara yang makruh, iaitu meninggalkan jemaah zuhur. Sebab apa? Sebab kita dah tak tahan. Nah, tapi dalam masa yang sama waktu masih luas. Maknanya lepas tu kita boleh sembahyang zuhur seorang diri. Tapi kalau waktu dah sempit, waktu berbaki 5 minit, boleh. Waktu berbaki 5 minit, kita tak tahan nak berak nak kencing. Waktu tu kita sebut kita kena sembahyang dulu. Lepas sembahyang baru berak kencing. Sebab apa? Kalau kita berak kencing dulu menyebabkan keluarlah waktu zuhur tu. Tak, menyebabkan kita sembahyang di luar waktu, maka berdosa. Tu. Melainkan illa idza khafa ala nafsihi darar. Melainkan kalau takut ke atas dirinya mudarat. Mudarat. Ni kalau aku pergi sembahyang dulu 5 minit dalam keadaan tahan kencing ni ataupun tahan berak ni, datang mudarat pada diri aku ni. Tak, contoh dia doktor lah. Jadi dia tahu ataupun ada sakit tertentu yang kita sebut tak boleh tahan kencing berak. Kalau tahan tu menyebabkan makin mudarat tubuh badan dia. Maka ketika itu dibenarkan untuk dia kencing berak dulu, selesaikan dulu hajat dia tu. Lepas tu baru sembahyang. Walaupun dia sembahyang tu dah di luar waktu, insya-Allah tidak berdosa, tak berdosa lah. Tak habis lagi. 30 keuzuran ni sebut sini. Berapa dah jam? Kita berhenti dulu insya-Allah. Jadi yang ke-19 sehingga yang ke-30, kemudian pembahasan seterusnya ialah ahqqun nas bil imamah. Orang yang lebih berhak untuk menjadi imam. Kemudian sunat-sunat jemaah. Kemudian perkara-perkara makruh ketika berjemaah. Kita akan baca pada sesi akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.